Bersatu sokong Perdana Menteri hanya untuk jawatan TPM. Tok Mat Nafi dakwa Najib patut masuk penjara. Pemimpin PKR beri amaran pada Rafizi jangan pelekehkan Anwar. Wartawan tampil dedah suara Tok Mat cakap Najib patut masuk penjara. Akta RUU lompat parti kini jadi bahan tawar-menawar. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak perlu mengutarakan janjinya dengan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkaitan jawatan timbalan Perdana Menteri, kata seorang pemimpin UMNO. UMNO sokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri demi rakyat walaupun dia bersekongkol dengan DAP untuk jatuhkan Barisan Nasional pada PRU14. Tetapi Bersatu sokong Ismail Sabri jadi Perdana Menteri demi jawatan timbalan Perdana Menteri bukan rakyat. Maka amat wajar Perdana Menteri tidak layan perjanjian itu. Tidak ada faedah untuk rakyat. Tidak sama Pakatan Harapan Bersatu memungkiri janji rakyat 100 hari, tegas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zarkashi. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan semalam berdedahkan terdapat perjanjian bertulis antara Perikatan Nasional dengan Ismail untuk jawatan TPM. Wan Saiful mendakwa perjanjian itu dibuat sebelum Ismail dilantik menjadi Perdana Menteri bagi menggantikan Muhyiddin yang hilang sokongan majoriti dalam Dewan Rakyat. Mengakui lantikan TPM sebagai kuasa prerogatif Perdana Menteri, Wan Saiful berkata Bersatu akan melihat dan menilai sama ada perjanjian itu akan ditunaikan atau tidak. Wan Saiful enggan mengulas dakwaan Muhyiddin menamakan timbalannya dalam Bersatu Ahmad Faizal Azumu untuk jawatan itu. Sementara itu Puan berkata di saat kejatuhan pun Muhyiddin masih bernafsu besar menuntut jawatan TPM untuk Bersatu. Maksudnya dari awal lagi keutamaan Bersatu ialah jawatan. Dari awal lagi rupanya Bersatu sudah mengugut Ismail Sabri kerana kejar jawatan, kata Puan dalam satu hantaran di Facebooknya. Puan yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Johor berkata UMNO ternyata lebih baik apabila tidak membuat sebarang perjanjian bertulis ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Lebih gentleman dari Bersatu. Masa UMNO sokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri, tidak ada perjanjian bertulis, tidak ada syarat jawatan timbalan Perdana Menteri. Ahad lalu Muhyiddin berkata dia bertemu Ismail untuk membincangkan pelantikan dalam Kabinet termasuk jawatan TPM yang menurutnya berkait perjanjian Perikatan Nasional dengan Perdana Menteri. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan menafikan laporan mengatakan beliau percaya bekas Perdana Menteri Najib Razak sepatutnya dipenjarakan. Merujuk laporan Asia Times yang memetiknya, Muhammad berkata beliau ditanya berhubung kes Najib, bagaimanapun kenyataannya diambil di luar konteks. Apa yang saya katakan adalah Najib mesti mendapat perbicaraan adil. Sekiranya beliau didapati bersalah, barulah beliau kena berdepan hukuman. Tapi seperti kita tahu, kesnya belum lagi berakhir, sedang berlangsung di Mahkamah Persekutuan. Tapi beliau mesti mendapat perbicaraan adil, katanya yang lebih dikenali sebagai Tok Mat kepada portal FMT. Muhammad berkata dalam wawancara bersama Asia Times, beliau juga menggariskan bagaimana kebangkitan Najib dikaitkan dengan persepsi awam berhubung pendakwaan terpilih. Jadi sekiranya saya percaya Najib tidak mendapat perbicaraan adil, bagaimana boleh saya katakan beliau patut masuk penjara? Ia tidak masuk akal. Najib memfailkan permohonan memohon Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan bahawa dirinya dinafikan mendapat perbicaraan adil merujuk kepada Hakim Nazlan Muhammad Ghazali yang didakwa mempunyai konflik berkepentingan memandangkan peranannya sebagai peguam am dan setiausaha syarikat dalam kumpulan Maybank. Nazlan merupakan hakim perbicaraan yang mensabitkan Najib apabila kes SRC International didengar di Mahkamah Tinggi. Dalam permohonannya di Mahkamah Persekutuan, Najib berhujah ketika Nazlan berada bersama Maybank antara 2006 hingga 2015 bermaksud beliau terbabit atau mempunyai pengetahuan bank berkenaan dalam merubuhkan SRC International anak syarikat 1MDB. Pihak pendakwaan berkata peranan Nazlan dalam Maybank tidak relevan dalam kes SRC International. Najib disabitkan atas kesalahan salah guna kuasa dan penyelewengan 42 juta ringgit milik SRC International. Bekas Naib Ketua Pemuda PKR Syed Badli Shah Syed Osman mengingatkan timbalan presidennya yang baru-baru ini dilantik, Rafizi Ramli, supaya tidak angkuh dan sombong ketika memberi kenyataan berhubung pemilihan parti. Ia selepas Syed Badli mendakwa Rafizi sebagai cuba mempertikaikan keperluan audit forensik terhadap keputusan pemilihan parti. Tindakan Rafizi yang mempertikaikan keperluan audit forensik terhadap keputusan pemilihan parti sebagai angkuh dan sombong. Beliau turut mempelekehkan kewibawaan Presiden Anwar Ibrahim dengan tuduhan kononnya terdapat segelintir mereka yang berada dekat dengan Presiden sedang berusaha untuk menghalang keputusan itu dari diumumkan. Pada 15 Mei 2022,
Rafizi sendiri mengeluarkan satu kenyataan mengakui terdapat masalah teknikal terhadap proses pemilihan parti yang sedang berlangsung. Secara tak langsung, beliau memberi gambaran bahawa proses pemilihan parti perlu diperkemaskan supaya dilihat lebih telus dan adil. Tetapi kenapa sekarang Rafizi membangkitkan seolah-olah audit forensik yang sedang dijalankan ini sebagai usaha untuk menghalang beliau dari menjawat jawatan timbalan Presiden? Apakah beliau sebenarnya khawatir yang kemenangan beliau akan terjejas jika kepincangan kepada proses pemilihan ini dapat dibuktikan? Katanya dalam kenyataan. Tambahnya, tiada keperluan untuk parti dilihat terlalu tergesa-gesa mengumumkan kemenangan Rafizi, sedangkan terdapat lebih 1,800 bantahan dari akar umbi yang mempertikaikan ketelusan pemilihan parti. Untuk rekod, semalam Rafizi menggesa mereka yang tewas pada pemilihan parti itu supaya menerima kekalahan dan bersama meneruskan agenda pengukuhan parti ke arah PR15 akan datang. Katanya PKR tidak mampu untuk melayan kerenah segelintir calon yang kalah dengan menangguhkan lagi Kongres Nasional bagi mengesahkan keputusan pemilihan. Rafizi secara rasmi diisytiharkan sebagai pemenang jawatan timbalan Presiden PKR pada 4 Julai dengan mengalahkan Saifuddin Nasution Ismail dengan majoriti 16,668 undi. Dalam pada itu, Syed Badli berkata bahawa Rafizi seharusnya meraihkan proses audit forensik terhadap keputusan pemilihan dan bukannya menuding jari ke arah pihak lain seolah-olah terdapat usaha untuk menyekat kemenangannya. Saya ingin menasihatkan Rafizi untuk tidak terlalu obses demi mengejar jawatan. Sebaliknya, jika beliau terbukti dipilih oleh akar umbi, biarlah kemenangan itu sebagai kemenangan yang telus dan adil. Saya juga menggesa audit forensik diadakan secara menyeluruh terhadap keputusan pemilihan termasuk undi atas talian dan keputusannya mesti dibentangkan secara telus demi menjamin kewibawaan parti dalam mempersiapsiagakan jentera demi menghadapi pilihan raya, katanya. Will you be sorry if Mr. Najib goes to jail? Of course, as a friend, I feel sorry. But everybody have to go. You have to face whatever. Pay their dues. Pay your dues. Isn't it? If we want to pardon, you have to go through a process. You have to go inside first. You cannot pardon him before he what you going to a process. You know? That is wrong. That is absolutely wrong. To be pardoned without the process. Yeah. Wartawan Asia Times Nick Cohen mempertahankan wawancaranya dengan timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berikutan dakwaan bahawa laporannya mengambil kenyataan Muhammad di luar konteks. Kami tetap dengan laporan kami, katanya di Twitter, bersama dengan pautan untuk memuat turun rakaman audio daripada wawancara itu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Cohen mengesahkan rakaman itu adalah sahih dan berkata Muhammad sedar wawancara itu dirakam. Lazimnya saya tidak mengeluarkan audio rakaman sebegitu, tetapi Tok Mat cuba mempertikaikan ketepatan artikel itu. Pembaca boleh mendengar audio dan menilai sendiri, katanya ketika dihubungi. Cohen berkata Muhammad membuat beberapa kenyataan semasa wawancara itu seperti menegaskan bahawa bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak perlu mendapat pembicaraan yang adil dan menjalani hukuman penjara sebelum mendapat pengampunan. Saya memberi Tok Mat platform dan dia jelas dalam mesejnya tentang kebimbangannya berkenaan dengan tingkah laku bekas Perdana Menteri itu, katanya. Fail audio yang disiarkan secara dalam talian terdiri daripada 3 rakaman berasingan yang berjumlah kira-kira 75 minit. Bahagian wawancara yang dipertikaikan itu pada minit 23 dalam rakaman kedua. Terdahulu, Asia Times menyiarkan temu bual dengan Muhammad yang memetik pemimpin nombor 2 UMNO itu berkata Najib tidak seharusnya mengharapkan layanan istimewa daripada kerajaan pimpinan UMNO jika dia dipenjara atas tuduhan rasuahnya berkaitan 1MDB. Sebaliknya, bekas Perdana Menteri itu mesti menjalani hukuman penjara sebelum dia boleh mendapatkan pengampunan. Laporan yang dikarang bersama oleh Cohen dan Nail Bowie itu diterbitkan di bawah tajuk UMNO's Number 2 Things Najib Should Go to Jails. Bagaimanapun, Muhammad kemudiannya dilaporkan memberitahu Free Malaysia Today bahawa laporan itu telah memetik kenyataannya mengenai Najib di luar konteks. Apa yang saya katakan ialah Najib mesti mendapat pembicaraan yang adil. Jika dia didapati bersalah, maka dia perlu menghadapi akibatnya. Tetapi seperti yang kita tahu, kesnya SRC International belum selesai. Ia di Mahkamah Persekutuan, tetapi dia mesti mendapat pembicaraan yang adil, katanya seperti dilapor. Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil berkata sikap sesetengah ahli politik menjadi punca penggubalan undang-undang baru termasuk Akta Anti Lompat Parti tertangguh sehingga kini. Kata wakil rakyat dari PKR itu, ahli politik terbabit menjadikan isu berkenaan sebagai bahan tawar-menawar mereka. Dia yang menganggotai jawatan kuasa pelbagai parti bagi mengawasi pelaksanaan pembaharuan sistem yang dipersetujui Pakatan Harapan dengan kerajaan berkata tidakkan ahli politik terbabit seolah-olah mempermain demokrasi. Katanya Akta Anti Lompat Parti itu kini menjadi seperti perang proksi. Mereka itu bertelagah
atas sesuatu yang lain, tetapi mereka menggunakan rang undang-undang RUU tersebut sebagai alat. Mereka bukannya bertelagah mengenai butiran akta tersebut atau prinsipnya, tetapi ia menjadi alasan. Mungkin bagi sesetengah mereka ia menjadi alat tawar-menawar, tetapi bagi saya, kita tak patut meletakkan demokrasi Malaysia dalam keadaan begitu, katanya. Tambah Fahmi, sangat tidak wajar untuk sesiapa pun menjadikan demokrasi negara ini sebagai alat untuk tawar-menawar sebarang ahli politik kerana ia adalah milik rakyat. Justru kata pengarah komunikasi PKR itu, tidak sepatutnya sesuatu yang menjadi milik orang ramai dipermainkan. Fahmi berkata demikian kepada media di Majlis Forum Anjuran Bersih dan Majlis Peguam Malaysia di Petaling Jaya. Dia merupakan salah seorang panel yang berucap dalam majlis membincangkan keperluan menghadkan tempoh seseorang menjadi Perdana Menteri.